Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Kadang-kadang kejahatan itu tidak perlukan alasan. Kejahatan juga bukanlah satu kebetulan dan melakukan kejahatan adalah satu pilihan. Itulah perumpamaan yang sesuai bagi kes ini. Sungguh tragik dan menyayat hati apa yang telah berlaku kepada mangsa. Mangsa Muhammad Rayyan Hidayat Hairil Khan baru berusia 6 tahun ketika kejadian. Dia telah dibunuh oleh teman lelaki ibunya. Ibunya yang baru mengenali teman lelakinya itu dalam tempoh 2 bulan sahaja, dan pada waktu kejadian berlaku mereka sudah tinggal bersama-sama di sebuah rumah. Yang menyedihkan, mangsa sebelum ini tinggal bersama dengan neneknya di Kampung Abi, Kangar setelah ibu dan ayahnya bercerai. Namun sebulan sebelum mangsa dibunuh, ibunya telah membawanya tinggal bersama dengan teman lelakinya itu. Apa yang telah berlaku kepada mangsa, ini adalah kisahnya. Pada 18 April 2018, mangsa telah dibawa ke Hospital Tuanku Fauziah Kangar oleh suspek Nuraizuan Hamali berusia 26 tahun yang merupakan teman lelaki ibu mangsa. Mangsa telah dibawa ke hospital tersebut oleh suspek dan kekasihnya selepas tidak sedarkan diri di rumah dan telah muntah beberapa jam sebelum itu. Namun pada jam 4 pagi 19 April 2018, mangsa tidak dapat diselamatkan dan telah disahkan meninggal dunia oleh pihak hospital. Kematian mangsa yang masih muda menjadi tanda tanya dan pihak hospital memaklumkan kepada ibu mangsa yang mereka akan membuat bedah siasat ke atas jasad mangsa bagi mengenal pasti punca kematiannya. Amat menghairankan pihak hospital apabila ibu mangsa dan kekasihnya berkeras untuk tidak membenarkan bedah siasat dilakukan dan mereka memohon untuk mengambil jasad mangsa bagi dikebumikan dengan secepat mungkin. Walau bagaimanapun, bedah siasat tetap dilakukan dan mayat mangsa telah dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah Alur Star untuk menjalankan bedah siasat ke atas jenazah kanak-kanak malang itu. Ketua Polis Perlis Datuk Azizman Alias berkata laporan bedah siasat menunjukkan mangsa maut selepas dipercayai dipukul dengan objek tumpul dan mangsa mengalami kecederaan dalaman yang serius selain ususnya pecah. Susulan kematian Muhammad Rayyan dan berdasarkan laporan bedah siasat serta laporan polis yang telah dibuat oleh pihak hospital, polis telah membuka kertas siasatan bagi mencari dalang yang menjadi punca kematian mangsa. Polis bermula dengan menahan suspek dan kekasihnya pada 19 April 2018 selepas kedua-duanya menyerah diri di Ibu Pejabat Polis Daerah Kangar. Berdasarkan siasatan awal, suspek lelaki mempunyai 12 rekod lampau atas pelbagai kesalahan dan kebanyakannya membabitkan curi motosikal. Ujian ke atas kedua-dua mereka mendapati mereka tidak dipengaruhi dadah dan suspek lelaki yang juga kekasih ibu mangsa didapati sudah berkahwin dan mempunyai 2 orang anak yang menetap di Sungai Petani, Kedah, tetapi waktu itu mereka dalam proses penceraian. Azizman berkata polis telah mendapat perintah tahanan reman selama seminggu ke atas pasangan tersebut untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Bagaimanapun, selepas siasatan dibuat, suspek perempuan telah dibebaskan dengan jaminan pihak polis. Hairil Khan Azali, bapa kepada mangsa, telah meluahkan rasa yang terbuku di hatinya yang menyifatkan perbuatan suspek itu langsung tidak berperi kemanusiaan. Dia juga berharap yang suspek akan rasa penderitaan yang dilakukan ke atas anaknya. Hairil berusia 32 tahun berkata kali terakhir dia berhubung dengan anaknya adalah pada Mac 2018, iaitu sebulan sebelum kejadian, dan selepas itu komunikasi mereka terputus apabila bekas isterinya menghalang mereka dari berhubung. Menurutnya, sebelum itu mereka tidak bermasalah, malah dia juga tidak dihalang untuk bertemu anaknya itu yang sebelum ini dijaga mentuanya. Tetapi sejak bekas isteri mengenali lelaki berkenaan, dia tidak lagi berjumpa dengan Rayyan kerana bekas isteri membawa anak mereka keluar dari rumah bekas mentuanya. Hairil mengakui tidak mengenali lelaki berkenaan dan hanya mengetahui hubungan bekas isterinya melalui anaknya. Mangsa ada memaklumkan dan menghantar gambar lelaki berkenaan kepadanya serta memaklumkan yang dia tidak menyukai lelaki itu.
Kira-kira 2 minggu selepas kejadian, Nur Raizuan Hamali berusia 26 tahun yang merupakan kekasih kepada ibu mangsa didakwa di Mahkamah Magistrate Kangar kerana membunuh kanak-kanak itu. Tertuduh Nur Raizuan Hamali didakwa menyebabkan kematian Muhammad Ryan berusia 6 tahun antara jam 3.45 petang 18 April hingga 12.10 tengah malam 19 April di sebuah rumah di Kampung Jejawi. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan jika sabit kesalahan boleh membawa hukuman mati. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Nordin Ismail manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Tertuduh sebelum itu tidak memahami pertuduhan yang dibacakan sebanyak 2 kali oleh jurubahasa mahkamah menyebabkan Magistrate Nur Hayati Ibrahim mengambil alih dan membaca sendiri pertuduhan berkenaan. Nur Raizuan kemudian memohon kepada magistrate supaya dipenjarakan secara berasingan selepas didakwa dipukul. Bagaimanapun, Nur Hayati berkata perkara itu adalah di atas budi bicara pihak penjara dan tertuduh boleh membuat laporan sekiranya dipukul. Mereka kata saya gila, jadi macam mana tu? Kata tertuduh namun tidak dilayan oleh magistrate. Pada 21 Januari 2022, perbuatan kejam suspek terbalas apabila dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Tinggi Kangar. Tertuduh Nur Raizuan Hamali berusia 30 tahun kelihatan sebab dan menangis sebaik hukuman dijatuhkan Hakim Datuk Azmi Abdullah selepas mendapati pihak pembelaan gagal membuktikan keraguan munasabah. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Izham Ali manakala tertuduh diwakili Peguam Rafidi Muhammad. Rafidi dalam rayuannya memohon mahkamah menjatuhkan hukuman ringan terhadap anak guamnya memandangkan tertuduh sudah insaf terhadap kesalahan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa hadapan. Menurutnya, anak guamnya itu bercerai dengan isterinya selain mempunyai 2 orang anak berusia 11 dan 9 tahun yang dijaga oleh bekas isterinya itu. Manakala Muhammad Izham memohon mahkamah menjatuhkan hukuman setimpal kerana mangsa adalah seorang kanak-kanak dan juga anak kepada teman wanita tertuduh. Sungguh tragis kes ini kerana yang menjadi mangsa adalah insan yang tidak berdosa dan baru saja mengenal erti sebuah kehidupan, yang menambahkan rasa geram terhadap suspek. Setelah mangsa disahkan meninggal dunia oleh pihak hospital, dia sempat meluahkan rasa sedihnya di media sosial umpama tidak melakukan apa-apa kesalahan sedangkan dia adalah puncanya. Walau bagaimanapun, posting suspek itu kemudiannya dihujani pelbagai kecaman dan amarah netizen selepas kes itu tular. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Muhammad Ryan Hidayat. Semoga rohnya dicucuri rahmat. Bermainlah kamu di taman syurga Allah. Sekian.